Muslimin dan muslimat, sidang jemaah kaum muslimin yang Allah rahmati sekalian, syukur kadar Allah pada Jumaat kali ini Allah masih lagi memberikan kita keizinan untuk menjejakkan kaki hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah mengganjari kita dengan pelbagai kebaikan. Tazkirah Jumaat pada petang ini saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Syukri tak dapat hadir. Jadi saya sempat menyediakan satu ayat yang kita sama-sama akan tadabbur pada tengah hari ini, iaitu ayat suratul Al-Ahzab ayat nombor 56, surah yang ke-33, muka surat 426. Ayat ini kalau kita cari dia berada pada baris yang keempat dan baris yang kelima, muka surat 426. Ayat ini biasa kita dengar khatib kalau hari Jumaat selalu dia baca ayat ni. Biasa dekat khutbah yang kedua lah kan. Maka khatib akan mengajak para jamaah, marilah kita berselawat dan salam ke atas Nabi SAW. Maka biasanya khatib dia akan menukilkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Okey, ayat ini apa pengertian dia? Kalau kita baca terjemahan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya Allah, ya, Allah menegaskan sesungguhnya Allah yang menurunkan ayat Quran itu. Allah mengatakan dirinya dan para malaikatnya. Kalau sebut para malaikat, malaikatuhu maknanya ramai malaikat. Allah menegaskan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya buat apa? Yusalluna, sentiasa bersolawat. Okey, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada siapa? Alan nabi, ke atas nabi. Setelah Allah mengungkapkan Allah dan para malaikatnya berselawat, Allah memanggil kita. Kalau kita orang beriman, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey, Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Okey, Allah perintahkan dua perkara. Yang pertama apa? Bersolawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah kedua apa? Wasallimu taslima, dan ucapkanlah ucapan salam. Okey, salawat dan salam ni kita biasa sebut tahiyat akhir, kita mula dengan apa? Assalamu alan nabi. Lepas tu kita ucap apa? Salawat. Jadi yang kita duk praktis pada solat tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sebenarnya kita telah menunaikan perintah Allah, iaitu pertama berselawat ke atas Nabi, yang kedua mengucapkan salam. Isunya adalah yang kita nak bincang pada tengah hari ini ialah apa makna Allah berselawat ke atas Nabi? Betul tak? Sebab ayat tu kata Allah berselawat ke atas Nabi. Kalau saya tanya soalan, apa makna Allah berselawat ke atas Nabi? Allah berselawat lah. Okey, apa makna Allah berselawat? Okey, Allah berselawat ke atas Nabi. Saya rujuk dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan kalam para ulama. Okey, Allah berselawat ke atas Nabi, kata Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in. Okey, beliau mengatakan makna Allah berselawat ke atas Nabi ialah sana'uhu alaihi indal malaikah, iaitu Allah memuji-muji Nabi ke atas baginda di sisi para malaikat. Jadi makna pertama, apabila Allah kata dia berselawat kata Nabi, maknanya apa? Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sisi siapa? Di sisi para malaikat. Okey, ini pengertian pertama. Pengertian kedua, kata Sufyan Tsauri, ni seorang tabi'in lain, dan ramai para ulama kata Allah berselawat salatu rabbi ar-rahmah, iaitu maksudnya adalah rahmat Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pengertian kedua apa? Allah memberi rahmat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kedua-dua pengertian ini kita dapatlah buat ringkasan dia seperti ini. Okey, makna pertama apa? Allah berselawat itu membawa makna Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua apa?
Allah berselawat kata Nabi membawa mana? Allah memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai satu perkara. Waktu kita sangat pendek sebab tazkirah pendek, tapi rasa lebih 20 minit kot kan. InsyaAllah 1:11 saya berhenti. Okey. Habis perkara pertama. Harap jelas insya-Allah. So apabila khatib dia ajak jemaah, dia pun baca ayat innallaha wa malaikatahu, kita dah dapat tangkap dah. Oh, Allah berselawat maknanya dua perkara. Okey, dua perkara ini Allah buat setiap kali, selalu. Sebab perkataan yusalluna dalam ayat yang ke-56 ni, dia adalah kata kerja yang berterusan, dia panggil fa'lul mudhari', dia panggil present tense. Bayangkan Nabi mendapat pujian dari Allah, mendapat rahmat dari Allah yang berterusan. Okey. Kita pergi kepada perbahasan yang kedua, ialah mohon maaflah tazkirah Jumaat hari ni nampak macam pelik sikit sebab nampak macam terlalu ilmiah sangat ke, saya minta maaf lah noh. Biar kalau setiap minggu santai-santai, so hari ni saya buat santai, insya-Allah tapi sampai. Kan? Okey, saya guna laptop, boleh nampak kiri kanan tuan-tuan, boleh nampak Okey. Makna yang kedua, kita nak bincang sekarang apa makna para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itulah banyak kali kita baca dah. Betul tak? Jumpa selalu malaikat berselawat. Apa maksud malaikat berselawat? Saya menukilkan apa yang telah dikatakan oleh seorang tabi'in, Abu Al-Aliyah mengatakan, malaikat berselawat maknanya adalah ad-du'a'u, iaitu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pengertian kedua, Sufyanus Tsauri dan para ulama lain mengatakan makna malaikat berselawat itu adalah al-istighfaru, iaitu para malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Okey, kedua-dua pengertian ini saya ringkaskan. Makna yang pertama, malaikat berselawat maksudnya apa? Adalah malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua apa? Iaitu istighfar daripada para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai perkara kedua. Jadi kita dah selesai pada keterangan ayat yang mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita nak selesaikan yang penghujung pula, iaitu ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, perkara yang ketiga, sidang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk perkara yang ketiga. Laju sangat ke saya sebut? Suara saya jelas ke? Okey Okey, sambil-sambil tu boleh minum air, insya-Allah. Okey. Perkara yang penting ni yang kita nak tekankan juga ialah Allah perintah kita berselawat, betul tak? Okey, persoalannya adalah apakah makna di sebalik orang beriman berselawat kepada Nabi? Kalau orang tanya, selawat tu apa? Selawatlah Syekh, dia kata. Allahumma salli ala Muhammad. Iyalah, selawat tu apa? Selawatlah. Tetapi kalau kita dalami, banyakkan baca, kita tengok para ulama kata, rupa-rupanya kalau kita berselawat ini membawa makna apa? Dia sebenarnya adalah doa. Dia adalah doa yang orang beriman bacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya apa? Kalau saya berselawat, bermakna saya sedang buat apa, tuan-tuan? Saya sedang mendoakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sambil memandu kereta, saya pun kata Allahumma salli ala wa sallim ala nabiyina Muhammad. Maknanya saya sedang buat apa? Saya sedang pandu kereta lah, betul lah tu. Tapi sambil-sambil tu saya mendoakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Doa minta apa? Doa minta apa? Sebab doa ni banyak. Maka kata Al-Imamu Al-Bukhari, juga kata Al-Hafiz Ibn Hajar, kalau kita berselawat sebenarnya kita minta kepada Allah supaya Nabi ini ta'zimuhu, dia diberikan penganggungan. Maksudnya penganggungan maksudnya apa? Contohnya penganggungan ni maknanya kita kata, ya Allah,
engkau berilah pengagungan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ringkasan dia, kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, seolah-olah kita kata kepada Allah apa? Azim Muhammadan, agungkanlah Muhammad. Di sebalik selawat itu dia ada doa. Doa apa? Doa supaya Allah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah selesai untuk maksud itu. Saya lanjutkan lagi kerana para ulama hadis mereka terangkan lagi. Okey, agungkan Nabi ini macam mana pula? Para ulama hadis mengatakan kalau kita berselawat kepada Nabi, kita minta Allah mengagungkan Nabi, merangkumi dua sudut. Yang pertama, agungkan Nabi di dunia, fit dunia. Dan yang kedua, kalau kita berselawat kepada Nabi, kita minta kepada Allah agungkan Nabi Muhammad di hari akhirat. Bermakna kalau kita terbalikkan, kalau kita malah nak selawat, tak nak berselawat, maknanya kita tak buat apa untuk Nabi. Kita tak doakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Alhamdulillah, nasib baiklah selawat tu ada pada solat. Kalau tidak, Allah bila pula ada nak selawat. Betul tak? Tapi kita dapat pengajaran hari ini, kalau kita banyak berselawat, maknanya banyaklah kita mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa? Diagungkan Nabi di dunia dan di hari akhirat. Okey. Tak habis lagi. Hadis sikit lagi ulasan dia. Para ulama hadis juga mengatakan, macam mana doakan Nabi diagungkan di dunia? Para ulama hadis bahagikan dia kepada 3. Yang pertama adalah bi'i'la'i zikrihi, tinggikan namanya. Okey, itu maksud pertama. Yang kedua adalah wa izharihi dinihi, menangkan agamanya. Yang ketiga adalah wa ibqa'i syariatihi, kekalkan syariatnya. Okey, saya ulang kembali. Apabila kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermakna saya mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan Nabi untuk apa? Saya mendoakan Nabi supaya agungkanlah Nabi, ya Allah. Agungkan di mana? Agungkan di dunia. Di dunia macam mana? Bagi dia ni menjadi popular, tinggikan nama dia, biar orang sebut-sebut Muhammad, 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 Muhammad. Makna yang kedua, kita kata, ya Allah, agama yang dibawa oleh Nabi itu menangkan, zahirkan. Yang ketiga apa? Kekalkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tak nak salawat kepada Nabi, seolah-olah kita tidak minta 3 perkara ni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teruk tak kita? Teruk berbenar dengan tu orang perak tu. Okey, selesai untuk di dunia. Okey, saya pergi kepada ulasan apa maksud agungkan Nabi di hari akhirat. Maka kata para ulama hadis, ia juga terbahagi kepada 3. 3 tu maksud dia apa? Yang pertama adalah biijzali mathubatihi, gandakan pahala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari siapa kepada siapa? Untuk siapa? Doa dari orang beriman untuk Nabi kepada Allah melalui jalan apa? Melalui jalan salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita selawat kepada Nabi, kita kata, ya Allah, di hari akhirat nanti mana-mana pahala Nabi, gandakanlah, lipat gandakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 adalah izinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa mesti minta kepada Allah supaya Nabi bagi syafaat? Jawapannya adalah syarat syafaat mesti kena minta izin. Dalil ayat kursi. Ayat kursi kata apa? Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tak ada siapa boleh memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dapat izin.
Jadi apabila kita berselawat, kita kata, ya Allah, di akhirat nanti izinkan Nabi supaya dia bagi semua syafaat yang ada pada dia kepada umat dia. Okey, berapa jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, saya ringkaskan sebab ni tazkirah pendek saja. Kata para ulama hadis, dia ada 7 jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tak syafaat-syafaat ini? Semua orang kata nak syafaat Nabi, sampai keluar lagu kan, syafi'ina Muhammad, syafaat. Tapi nak doakan Nabi supaya bagi syafaat, kita tak mahu. Jadi 7 syafaat Nabi. Yang pertama, Allah bagi syafaat kedudukan yang terpuji, maqamun mahmud. Lagi saya akan ulas. Yang kedua adalah syafaat kepada ahli syurga supaya masuk syurga. Yang ketiga, mana-mana orang Islam yang dah masuk dalam neraka, keluarkan dia melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, meringankan azab bapa saudara Nabi Abu Talib. Yang kelima, syafaat Nabi apa? Nabi boleh pilih dalam ramai-ramai kita ni siapa yang masuk syurga tanpa hisab. Yang keenam, golongan yang pahala sama berat dengan dosa, Al-A'raf. Ketujuh, nanti kalau masuk syurga, tingkat yang paling bawah kita boleh naik sampai tingkatan yang paling atas melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pergi kepada kupasan yang ketiga. Perlu juga tazkirah Jumaat ni. Tengok tu serius je ke macam mana ni? Billahi Jumaat, fokus insya-Allah. Mudah-mudahan boleh faham. Okey, yang ketiga, kalau kita berselawat kepada Nabi, kita kata, ya Allah, agungkanlah Muhammad di hari akhirat. Agung ketiga macam mana? Zahirkan Nabi, munculkan Nabi, tunjukkanlah untuk Nabi ini maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Okey, kalau saya tanya soalan, maqam mahmud tu apa? Kedudukan yang terpuji, Ustaz, dia kata. Kedudukan yang terpuji itu apa? Maqam mahmud, Ustaz. Pimai tangtu. Okey, apa tu maqam mahmud? Bila kita selalu sebut maqam mahmud tu, bila ucapan kalimah maqam mahmud tu, kita selalu doa lepas azan, betul tak? Kan 3 perkara tu. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Dia doa, bangkitkanlah baginda mendapat maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Tapi kalau kita tanya dekat dia, apa maqam mahmud tu, cik? Saya doa je lah. Okey, hari ni kita rungkaikan maqam mahmud tu apa? Maqam mahmud tu sebenarnya dia adalah syafaat Nabi yang paling terbesar sekali, iaitu ketika mana Nabi Adam tak boleh tolong manusia di hari akhirat kerana kepanasan matahari. Nabi Adam tolak. Dia kata, aku pun buat salah. Dia kata, hari ini Tuhan sangat marah. Dia kata, diri sendiri. Dia calonkan Nabi Nuh. Apabila jumpa Nabi Nuh, manusia nanti pergi jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh kata apa? Aku pun pernah doakan umatku, Allah turunkan bala, aku tak boleh tolong, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh cadangkan jumpa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim pun kata apa? Aku pun tak boleh nak tolong, kata Nabi Ibrahim, kerana aku pernah melakukan 3 helah semasa hidup aku. 3 helah Nabi Ibrahim tak berani nak berhadapan dengan Allah. Kita tiap-tiap hari berbohong, susah. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Pergi jumpa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, ini semua Nabi yang top-top ni, dia panggil Rasul Ulul Azmi. Ni dia punya pangkat dia tinggi. Tetapi Nabi Musa kata apa? Dia kata, aku pun pernah buat salah tahu pada Allah. Aku pernah pergi tumbuk seorang ni, mati dia. Nabi Musa kata apa? Hari ini Tuhan sangat marah. Diri sendiri pergilah jumpa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apabila jumpa Nabi Isa, hadis tidak menerangkan kenapa Nabi Isa tolak. Cuma Nabi Isa kata apa? Dia kata dia tak boleh nak tolong. Jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa jumpa Nabi itulah, dalam hadis tu kata Nabi buat apa? Nabi pergi di bawah arash, Nabi sujud, dan hadirlah Allah Ta'ala
Allah Ta'ala kata apa? Muhammad, angkat kepala engkau. Engkau mintalah apa, engkau akan diberikan. Mana-mana syafaat yang kau minta, engkau akan diberikan. Nabi mengangkat kepala. Tahu tak Nabi sebut apa? Awal-awal daripada mulut Nabi sebut. Nabi kata, Ya Rabbi ummati ummati. Dia kata, wahai Tuhanku, umatku umatku. Nabi dia ingat umat dia. Umat dia ingat tak Rasul? Ingat tak Nabinya sallallahu alaihi wasallam? Jelas tak orang faham? Tuan-tuan, kalau kita belajar pasal Nabi ni, Nabi pernah sebut dalam hadisnya, Nabi kata, semua Nabi-Nabi ni dia ada satu doa, kalau dia doa mustajab. Tuan-tuan, kalau Allah bagi pada tuan-tuan satu doa mustajab, tuan-tuan nak guna tak sekarang? Tuan-tuan nak guna tak doa mustajab tu? Ni banyak masalah ni. Banyak hajat ni. Nabi-Nabi lain semua dah guna doa tu. Nabi Muhammad tak guna, sedangkan dia patut guna. Nabi banyak tak masalah, banyak tak ranjau dia, banyak tak dugaan dia, perang masuk ke Madinah, orang nak bunuh dia, tapi dia tak gunakan doa yang satu tu. Maka Nabi mengatakan, aku simpan doa tu adalah untuk memberikan doa itu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi simpan doa tu. Ya Allah, kasihnya Nabi kepada umat dia sampai dia sanggup simpan doa yang Allah kata Allah akan kabulkan. Tapi bagaimana kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Justru itu kita memperbanyakkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama memang perintah Allah dah dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 56. Yang kedua, banyaklah sebab dia. Berterima kasih kerana Nabi bawa Islam, bagi iman kepada kita. Kalau tidak, kita ni entah kita duduk di mana pun tak tahu. Tetap. Maka kita berselawat kepada Nabi. Saya ringkaskan sebab kita dah 25 minit 40 saat. Jadi mungkin tuan-tuan yang baru hadir pada ketika ini tiba-tiba dah tengah-tengah dah. Tak apa, jangan bimbang. Saya buat pengulangan sedikit saya ulang balik sekali lagi. Kita sebenarnya sedang membincangkan apa makna salawat kepada Nabi. Ringkasan dia begini. Selawat kepada Nabi bermaksud kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa supaya apa? Supaya Allah mengagungkan Nabi. Agungkan Nabi di mana? Agungkan Nabi di dunia diagungkan, di akhirat Nabi diagungkan. Agungkan di dunia berapa perkara? 3 perkara. 3 perkara tadi apa? 3 perkara tadi? Tak apalah, saya tanya saya jawab lah. Yang pertama, tinggikan namanya supaya orang sebut-sebut Muhammad, 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 Muhammad. Nombor 2 apa? Menangkan Islam yang dibawa oleh Nabi. Yang ketiga apa? Kekalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu, apabila kita berselawat kepada Nabi, kita kata, Ya Allah, agungkanlah Muhammad ini di hari akhirat, merangkumi 3 perkara. Apa dia? Berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Mana-mana syafaat yang 7 yang kau janjikan kepadanya, biarlah dia boleh beri keizinan kepadanya supaya dia boleh bagi syafaat itu kepada umatnya. Yang ketiga apa? Zahirkan, munculkanlah maqamul mahmudan alladhi wa'adtah. Maka selesailah tugas saya menerangkan secara ringkas keterangan ayat apa? Ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baik, nanti saya akan buat ringkasan di bawahnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang jemaah yang Allah rahmati sekalian, kita nak teruskan. Saya ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. InsyaAllah boleh saya sambung sikit lagi ke? Tapi ni bukan khutbah Jumaat Sekejap lagi kita dengar khutbah. Tak, ni khutbah yang tak lagi. Ini tazkirah sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang jemaah Allah yang Allah rahmati sekalian. Okey, kejap ya. Saya guna slide lah supaya tuan-tuan tengok sikit slide ni. Kan biasa dengar saja kan. InsyaAllah nota ni saya akan bagi kepada tuan-tuan dan puan. Jangan bimbang. Okey, sekarang apa kita kena buat? Pengajaran dia kita kena selawat lah. Okey, nak selawat macam mana? Saya baca, kita baca sama-sama. Saya tunjukkan, kita baca sama-sama. Baik, saya akan ajar tuan-tuan petang ni selawat yang terbaik sekali. Kenapa terbaik?
yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak tengok selawat itu apa? Saya akan sebutkan nama sahabat. Yang pertama, sahabat yang pernah belajar selawat, diambil riwayat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat Ka'ab bin Ujrah. Nama sahabat tu Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni, dia pernah dapat selawat dari Nabi, ada banyak lafaz, ada 4. Tapi saya nak ambil satu daripada 4. Kita baca sama-sama secara serentak. Kita mulakan baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini lafaz satu daripada 4. Nak baca 4 tak dan dah, sebab dia tazkirah saja. Okey. Sahabat yang namanya Ka'ab bin Ujrah ni, dia nilah sahabat yang paling sahih selawat yang didapat daripada Nabi. Kalau tuan-tuan baca senarai hadis dia, Al-Bukhari riwayatkan, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Tayalisi, Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah, Al-Khumaidi, At-Tahawi, Asy-Syafi'i pun ada. Okey, cukup. Nombor 1. Kita pergi selawat yang kedua daripada sahabat lain yang belajar selawat dari Nabi. Sahabat kedua namanya adalah Abu Humaid As-Sa'idi. Okey, Abu Humaid ni dia pernah belajar selawat kepada Nabi, ada 3 bentuk bacaan. Tapi saya ambil satu saja, saya baca, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis riwayat Muslim yang mana satu lafaz daripada 3 daripada sahabat namanya siapa? Abu Humaid As-Sa'idi. Okey, saya nak kongsikan pula sahabat yang ketiga yang dia meriwayatkan hadis, dia belajar salawat tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, Ibnu Mas'ud ni dia pernah belajar 2 lafaz salawat. Tapi saya ambil nombor 1 daripada 2, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, ini lafaz selawat riwayat Imam Muslim, satu daripada 2 bentuk selawat. Okey, kita pergi sahabat yang keempat. Sahabat yang keempat dia pernah riwayatkan dari Nabi selawatnya, nama sahabat itu adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Okey, kita baca selawatnya sama-sama, kita baca. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini adalah lafaz satu daripada 2. Okay, saya bagi satu lagi lafaz salawat lain, sahabat nombor 5. Namanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ni dia pernah belajar dari Nabi, dia lah paling banyak sekali. Dia pernah belajar ada 5 lafaz, 5 bentuk salawat, tapi saya nak ambil satu saja daripada 5. Okey, ikut saya baca.
Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. Dia takat tu je. Okey, cukup. Contoh satu daripada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Izinkan saya untuk kongsi satu lagi sahabat yang pernah meriwayatkan selawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat tu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa saya letak last sekali Abu Hurairah? Sebab dia belajar satu saja bentuk selawat. Tengok ya, dia pernah tanya kat Nabi, dia kata macam ni. Dia kata, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat kepada engkau? Kaifa nusalli alaika?" Nabi jawab apa? Qulu. Nabi kata, katakanlah. Okey, ikut saya baca selawat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hafal tak? Pernah hafal kan? Cukup dengan kadar itu lafaz selawat. InsyaAllah nanti saya boleh kongsikan ke semua lafaz selawat tersebut. Jadi ada sikit lagi waktu. Sekarang dah pukul 1 minit. Kita lanjutkan dengan maklumat lanjutnya. Okey, boleh kan tuan-tuan? Boleh. Okey. Maklumat berikutnya adalah, okey, kita telah selesai 2 topik ya pada tengah hari ini. Yang pertama, kita telah selesai membincangkan tentang apa makna Allah berselawat ke atas Nabi, apa makna para malaikat berselawat ke atas Nabi, apa makna orang beriman berselawat ke atas Nabi. Topik yang kedua, kita telah selesai mempelajari contoh-contoh lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh 6 orang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ada sedikit waktu lagi, izinkan saya nak sebut beberapa kelebihan selawat. Semua orang dah tahu, tapi yang ni saya ambil yang sangat kalau kita faham hadis ni, dia boleh menyentuh perasaan kita sebenarnya. Kenapa? Okey. Nombor 1 saya ringkaskan. Dia punya cerita dia, hadis ni, kata Talhah Al-Ansari. Cerita macam ni. Satu pagi Nabi nampak happy sangat. Para sahabat ni boleh tengok muka Nabi gembira. Para sahabat tanyalah, nampak happy pagi ni? Para sahabat tanya kepada Nabi SAW. Tahu tak Nabi jawab apa? Nabi kata, ya, aku sangat gembira hari ni, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi gembira? Kata Nabi, telah datang sekejap tadi malaikat dari Tuhanku. Dia berkata, tengok ya, kenapa Nabi gembira Nabi kata apa? Malaikat tu kata, siapa yang berselawat kepadamu daripada umatmu sekali je dia selawat, Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan. Allah akan hapuskan daripadanya 10 keburukan. Allah angkat baginya 10 darjat. Dan Allah membalas kepadanya sebagaimana selawat tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan, Nabi gembira. Nabi gembira sebab umat dia kan? Nabi gembira kerana diri dia? Tuan-tuan bayangkan, Nabi gembira kerana umatnya dapat kelebihan kalau salawat kepada Nabi SAW. Okey, yang kedua, Nabi SAW, tuan-tuan, dia pernah sujud. Kata Abdul Rahman bin Auf, tulisan kecil sikit lah. Nanti kena beli TV yang macam panggung wayang. Sikit besar sikit. Okey, Abdul Rahman bin Auf ni, dia kata lagu ni, satu hari dia pernah ikut Nabi. Ya Allah, seronoknya ikut Nabi, betul tak? Ikut Nabi sampai masuk satu kebun. Sampai kat kebun kurma. Kebun kurma ni bukan Yusuf Tayyib, bukan. Masuk kebun kurma tu, tiba-tiba Nabi sujud. Bayangkan tengah duduk berjalan, tiba-tiba Nabi sujud. Bukan sujud sekejap, Nabi sujud lama. Sampai kat Abdul Rahman ni kata, ya Allah, sudah ni. Kenapa Nabi ni tak bangun-bangun dari sujud ni? Abdul Rahman dah pucat dah. Sebab apa? Dia takut Nabi wafat ketika sujud. Tak lama kemudian Nabi pun bangun. Nabi tanya, Abdul Rahman,
Kenapa muka nampak macam pucat semacam? Maka Abu Rahman pun ceritalah. Tahu tak, tuan-tuan tahu tak kenapa Nabi sujud? Rupa-rupanya on the way tadi tu, dalam perjalanan tadi, Jibril bagi wahyu. Jibril kata, nak tak aku bagi tahu berita yang gembira? Allah berkata, siapa berselawat kepada Muhammad, aku iaitu Allah akan selawat kepadanya. Dan siapa mengucapkan salam kepadamu, aku akan mengucapkan salam kepadanya. Maka kata Nabi, aku sujud syukur kepada Allah kerana Allah memberikan keunangan itu kepada umatnya. Tuan-tuan, besar tak arti selawat kepada Nabi SAW? Dan saya ambil nombor 3. Saya ada lagi dalam 5 minit. InsyaAllah saya akan tepati janji. Jangan bimbang. Ya, kalau saya lebih, tuan angkat saya duduk kat luar. Nombor 3. Yang ini satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni dia tanya soalan macam ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak selawat. Okey, kalau aku nak doa, aku nak baca berapa selawat? Kan kita belajar kan, mula-mula puji Allah, lepas tu selawat. Okey, berapa banyak nak selawat? Nabi kata ikutlah, nak baca berapa? Sahabat ni kata apa? Aku nak baca 1/4 dalam doa aku tu selawat je. Nabi kata, tambah sikit lagi baik. Dia kata, kalau macam tu separuh. Faham tak? Kalau kita doa 10 minit, 5 minit tu selawat je. Okey, Nabi kata, kalau tambah lagi sikit, lagi baik. Kalau sahabat tu kata apa? Kalau macam tu 2/3 aku doa, aku nak selawat je. Nabi kata, kalau hang tambah sikit lagi baiklah. Ubay bin Ka'ab dia cakap apa, tuan-tuan? Kalau macam tu, aku doa tu selawat aja. Faham tak? Kalau 10 minit selawat tu, kalau 10 minit doa tu kerjanya selawat je, Allahumma salli. Tapi kalau imam baca doa macam tu selawat je, tuan-tuan jangan tunggu apa ni, minta apa ni. Tak mungkin macam ni sahabat. Tuan-tuan tahu tak, lepas sahabat tu kata apa? Kalau macam tu ya Rasulullah, dalam doa aku tadi aku nak selawat je. Tuan-tuan tahu Nabi sebut apa? Ni kelebihan yang kita kena ambil. Nabi SAW bersabda, sekiranya begitu, kalau kau buat macam tu, akan dicukupkan segala keperluanmu dan Allah akan mengampuni semua dosamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi siapa-siapa yang rasa hidup dia ada je tak cukup, tang mana tak cukup, maka salah satu solusinya adalah memperbanyakkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selesailah 3 kelebihan salawat daripada banyak-banyak kelebihan, sebab waktu sangat pendek. Iaitu pertama apa? Nabi sangat gembira tentang salawat yang dibaca oleh umatnya. Yang kedua apa? Nabi sujud syukur. Yang ketiga, Allah mencukupkan segala keperluan hidup kita di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi kesimpulan dia, saya ada sikit lagi waktu. 3 topik selesai untuk tazkirah pada tengah hari ini. Saya ulang balik. Topik pertama, kita bincangkan ayat tentang surah Al-Ahzab ya tuan-tuan, ya Allah rahmati sekalian, iaitu ayat nombor 56 surah ke-33 muka surat 426 pada ke-4 dan ke-5. Okey, kesimpulan dia, Allah berselawat maknanya apa? 2 makna. Allah memuji Nabi di kalangan malaikat, Allah bagi rahmat. Para malaikat berselawat, berapa makna? 2 makna. Doa para malaikat untuk Nabi, istighfar pada malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna orang beriman berselawat? Telah pun kita sebutkan tadi. Ada apa? Apa makna orang beriman berselawat? Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat. Tak maaflah kalau kabut sikit sebab takut masuk waktu salat. Baik, saya berhenti dengan kadar ini. Minta maaf kalau ada kekurangan, kelemahan pada penyampaian ataupun nota yang saya bentangkan. Salah silap mohon diberi pengampunan. Sallu ala Nabi, memperbanyakkan salawat ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur. Kalau kita jumpa lagi, kita akan bincang pula pada topik-topik yang lain. Moga-moga Allah bagi rahmat kepada kita, Allah memberikan keberkatan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.